daripada perkataan Greek iaitu hedoni yang membawa maksud kenikmatan. Perkataan ini kemudiannya diperkenalkan oleh Democritus yang menyatakan bahawa hedonism adalah sebuah kesenangan yang menjadi sebuah tujuan utama dalam kehidupan. Manakala maksud hedonism menurut pengertian dalam Kamus Dewan pula adalah pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan semata-mata atau lebih dikenali sebagai kesenangan hidup. Kemunculan fahaman hedonism ini menggariskan keseronokan sebagai tunjang utama dalam kehidupan. Keseronokan yang ingin dikecapi dalam hidup ini adalah diputuskan sendiri oleh akal manusia. Oleh itu, secara jelasnya, fahaman hedonism ini akan menjejaskan pemikiran masyarakat, khususnya belia institusi pengajian tinggi, kerana belia ini berada di umur di mana mereka akan terdedah kepada perkara dunia dan mempunyai sifat ingin mencuba yang amat tinggi. Seterusnya, asal-usul budaya hedonism. Memandangkan istilah hedonism berasal dari perkataan Greek yang bermaksud kenikmatan, jadi sudah jelaslah bahawa pemikiran hedonism ini telah wujud dari zaman Yunani lagi, di mana banyak ahli-ahli falsafah terkenal dilahirkan seperti Aristotle, Plato, dan Socrates. Tambahan pula, budaya ini semakin berkembang di zaman pemerintahan Abbasiyah apabila falsafah Greek memasuki zaman tersebut. Akan tetapi, budaya ini dapat ditepis oleh tokoh-tokoh Islam seperti Imam Ghazali. Namun begitu, budaya ini mula menular kembali terutamanya selepas kejatuhan Turki Uthmaniyah. Secara amnya, pemikiran hedonism ini terbahagi kepada dua fasa, iaitu fasa Yunani ketika sebelum Masihi dan juga fasa Barat ketika Renaissance. Selain itu, skop penularan budaya ini semakin hebat dan besar di fasa Barat berbanding di fasa Yunani, di mana ianya melibatkan sebilangan besar manusia. Seterusnya, perintis budaya hedonism. Oleh kerana istilah hedonism ini berasal daripada zaman Yunani, terdapat banyak ahli falsafah Yunani yang menyokong fahaman ini. Antaranya ialah Aristippus, salah seorang murid ahli falsafah terkenal Yunani iaitu Socrates. Menurut beliau, hal yang terbaik bagi manusia adalah kesenangan. Seterusnya, idea ini dikembangkan pula oleh Epicurus dengan menyatakan bahawa tujuan hidup untuk kesenangan dan kedamaian iaitu unsur kelazatan yang boleh dicapai oleh setiap panca indera yang dimiliki manusia. Bagi ajaran hedonism moden pula, antara tokoh-tokoh adalah Herbert Spencer, Leslie Stephen, David Hume, Jeremy Bentham, J.S. Mill, Henry Sidgwick, Sir William Hamilton. Tambahan pula, G.E. Moore juga dilihat sebagai tokoh kontemporari dalam aliran budaya hedonism kita kini. Oleh itu, dapat dilihat bahawa kesemua tokoh-tokoh di atas hanya menggariskan tentang matlamat hidup hanyalah untuk mencapai kesenangan dan keseronokan di dunia sahaja. Selain daripada itu, terdapat juga ciri-ciri budaya hedonism di kalangan belia di institusi pengajian tinggi. Antara ciri-ciri utama yang dapat dilihat kepada seorang remaja yang menganut hedonism ialah terlalu mementingkan kesenangan hidup dan menganggap keseronokan sebagai tunjang kehidupan. Ia dapat dilihat apabila mereka mula berfikir seperti menjadi remaja hanya sekali. Seterusnya, sifat membazir dapat dilihat pada seseorang yang menganut hedonism. Tambahan pula, mereka juga tidak mahu menerima nasihat ke arah kebaikan. Akhir sekali, pelajar institusi pengajian tinggi yang hedonism juga percaya bahawa perkara-perkara yang memuaskan nafsu adalah perbuatan yang baik dan diterima oleh masyarakat moden kini. Antara perkara-perkara tersebut ialah menghadiri konsert-konsert barat walaupun ia dianggap menyalahkan dari pandangan Islam. Mari kita lihat pada tujuan utama mereka berpenganut hedonisme. Tujuan utama bagi seseorang yang berpenganut hedonisme adalah mereka lebih mengutamakan hiburan di dalam hidup mereka berbanding benda lain. Oleh itu, bagi golongan belajar dan IPT yang tidak lari dari mencari hiburan, mereka akan sentiasa berhibur apabila mereka sedang penat atau menghadapi masalah. Kedua, mereka lebih mengikuti trend pada masa kini seperti meminum arak bagi mendapatkan keseronokan. Mereka juga takut jika mereka merasa ketinggalan yang mengakibatkan kawan-kawan mereka tidak lagi mahu berkawan bersama mereka. Kecanggihan teknologi adalah sebab utama yang menyebabkan hedonisme berkembang dengan pesat.
Hal ini kerana mereka sering menyalahgunakan kecanggihan teknologi seperti mengambil tahu tentang artis barat sehingga menjadikan mereka sebab utama ataupun tunjang kegembiraan hidup mereka. Mari kita lihat pula pada faktor-faktor wujudnya budaya Hinduisme di dalam kalangan pelajar IPT. Pertama, gaya hidup yang berteraskan kebahagiaan menjadi matlamat utama di dalam hidup. Kebolehan untuk mencapai ekonomi pada masa kini adalah menjadikan hidup sesetengah pelajar mewah dan mudah dalam menempuh kehidupan. Hal ini menjadikan pelajar IPT susah untuk menolak hawa nafsu mereka dan keinginan mereka untuk berhibur. Faktor kedua adalah gaya hidup yang penuh dengan hiburan. Kebanyakan mereka sejak kecil lagi diajar untuk berhibur, seperti kemudahan internet dari kecil menyebabkan mereka terdedah dengan hiburan. Selain itu, lumrah mereka yang ingin mencuba sesuatu yang baru juga dapat mengembangkan hedonisme kerana mereka sentiasa mencari cara yang baru bagi menghiburkan hati mereka. Akhir sekali, gaya hidup mereka yang selari dengan aliran media massa. Media massa telah menjadi satu platform utama di mana ia sangat mudah dicapai di mana-mana dan murah serta penuh dengan hiburan pada masa kini. Ini menyebabkan mereka yang berpenganut Hinduisme mudah menyebarkan kepercayaan mereka. Bagi cabaran budaya Hinduisme pula terdapat dari pelbagai segi. Yang pertama, dari segi ilmu pengetahuan. Orang yang berilmu akan sentiasa ubah situasi hidup mereka kepada kehidupan yang lebih baik. Namun, seseorang yang berpenganut Hinduisme, mereka tidak berfikiran seperti berikut. Malahan, mereka hanya ingin mencari keseronokan hidup dan bagi mereka, belajar adalah perkara yang tidak menyeronokkan. Yang kedua, cabaran dari segi kerohanian. Budaya Hinduisme telah menjadikan seseorang itu dijangkiti dengan penyakit sosial seperti mengejar keseronokan semata-mata. Ini juga mengakibatkan mereka berpersonaliti yang kurang baik seperti menganggap orang yang tidak mempunyai keseronokan itu adalah orang yang jahat. Akhir sekali, dari segi akhlak. Untuk mendapatkan ilmu yang diberkati oleh Allah, mereka perlu mempunyai akhlak yang baik. Walau bagaimanapun, berhibur secara berlebihan akan menggalakkan mereka mudah untuk melakukan kejahatan. Oleh itu, mereka akan merasa susah dalam mendapatkan keberkatan dalam belajar maupun hidup jika mereka terlibat dalam perkara yang dilarang oleh Allah seperti mengambil dadah bagi mendapatkan kehiburan. Apakah kesan-kesan budaya Hinduisme dalam kalangan belia di IPT? Terdapat 5 kesan. Yang pertama ialah wujudnya sikap lalai dalam diri sesetengah individu yang bergelar belia atau mahasiswa di IPT. Kenapa wujudnya sikap lalai dalam diri mereka? Kesan budaya Hinduisme akan menyebabkan golongan ini mudah lalai dan mengabaikan pelajaran sehingga terdapat sesetengah dari mereka dibuang universiti kerana gagal dalam pelajaran. Yang kedua ialah hubungan mereka dengan Allah SWT, manusia dan alam akan terjejas. Mereka cenderung untuk meninggalkan solat, melawan kata-kata ibu bapa dan merosakkan harta benda awam sehinggakan lupa tujuan sebenar mengapa mereka berada di IPT kerana sifat hedonistik yang sudah sebati dalam jiwa mereka. Yang ketiga ialah munculnya gejala taksub dan ketagih terhadap sesuatu perkara dan benda yang negatif. Disebabkan kecenderungan mereka untuk mengambil dadah dan berpesta menyebabkan muncul sikap-sikap negatif dalam diri mereka seperti panas baran dan tidak mahu mendengar nasihat. Keempat, mereka akan mengalami kesusahan hidup dari segi kewangan kerana sikap mereka yang terlampau boros dalam berbelanja demi memuaskan nafsu dan menunjukkan kemewahan kepada rakan-rakan lain. Akibatnya, golongan belia ini lebih gemar meminjam wang daripada rakan lain tetapi hakikatnya mereka tidak mampu untuk membayarnya semula. Terakhir, kesannya mereka mengalami gangguan mental dan fizikal. Mereka berpendapat bahawa dengan memilih hiburan dapat menyelesaikan masalah yang dialami. Tetapi hakikatnya, jika keseronokan hidup yang mereka inginkan tidak tercapai, mereka akan menjadi kemurungan dan mengalami masalah mental. Apakah contoh-contoh budaya Hinduisme dalam kalangan belia di IPT? Terdapat 4 contoh. Yang pertama ialah gemar melakukan vandalisme terhadap alam sekitar. Bagi mereka, dengan melakukan vandalisme ini dapat memuaskan kehendak dan kepuasan yang mereka inginkan. Kedua ialah mahasiswa gemar membeli barangan trending atau viral
tujuannya untuk menunjuk-nunjuk kepada rakan-rakan lain. Ketiga ialah pengambilan bahan terlarang seperti dadah dan arak. Pada mulanya, mereka hanya ingin mencuba sahaja, tetapi lama-kelamaan mereka akan mula mengambil bahan terlarang tersebut dalam kuantiti yang banyak. Yang terakhir, pergaulan bebas antara golongan belia akan meningkat. Disebabkan tiada batas pergaulan ini, wujudnya maksiat dan zina antara mereka. Apakah perbezaan budaya Hinduisme dengan Islam? Seperti yang kita sudah maklum, Islam adalah satu agama yang lengkap dan sempurna dari segala aspek. Islam banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Tetapi berbeza pula dengan ideologi Hinduisme di mana keseronokan itu merupakan faktor utama dalam kehidupan. Seterusnya, individu yang beriman kepada Allah SWT akan menjadikan kehidupannya sebagai seorang hamba yang mentaati segala perintahannya dan meninggalkan larangannya. Perkara ini berbeza dengan individu yang mengamalkan hedonisme, di mana mereka lebih mementingkan hiburan dunia walaupun perkara ini dilarang oleh Allah SWT. Selain itu, perbezaan antara hedonisme dan Islam ialah hawa nafsu. Umat Islam perlu mengawal hawa nafsu mereka dengan akal yang diberi oleh Allah SWT. Manakala hedonisme membenarkan hawa nafsu menjadi tujuan utama mereka hidup di dunia ini untuk keseronokan. Selain itu, perbezaannya juga ialah kebaikan. Bagi seorang umat Islam, melakukan amal kebaikan sangat penting kerana ia menentukan pahala atau dosa yang diterima oleh kita. Manakala kepercayaan Hinduisme pula ialah keseronokan hidup ini merupakan kebaikan utama yang diperolehi. Kesimpulannya, kepercayaan yang dipengaruhi dari negara barat adalah bertujuan untuk melemahkan dan menjatuhkan umat Islam. Golongan mahasiswa yang mempercayai hedonisme bukan sahaja mengamalkan gaya hidup bebas, malah menghancurkan akidah mereka. Secara keseluruhannya, kita sebagai seorang pelajar yang beragama Islam haruslah sentiasa mencari cara bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan sentiasa beringat bahawa apa yang dilakukan akan dihisap kerana lumrah manusia tidak dapat lari dari melakukan dosa.